Pendekatan dakwah kepada golongan LGBT. Golongan LGBT semakin giat diperkatakan dan dibahas, tidak terkecuali di Malaysia. Golongan ini dengan bangga mempamerkan perbuatan mereka di khayalak umum, bahkan juga berani untuk menggunakan hak bersuara dan asasi demi mengiktiraf perbuatan mereka ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, baginda Nabi Muhammad SAW melaknat golongan laki-laki yang menyerupai wanita dan golongan wanita yang menyerupai lelaki. Hadis riwayat Bukhari. Apa itu LGBT? Ia terbahagi kepada 4 bahagian. Gay, hubungan songsang luar tabi'i di antara lelaki dan wanita. Golongan ini memiktirafkan pada kaum sejenis. Lesbian, dikenali sebagai musahakah, bermaksud hubungan seksual di antara dua wanita. Golongan ini memiktirafkan pada kaum sejenis mereka. Biseksual, golongan yang mempunyai kecenderungan untuk melakukan hubungan seks di antara lelaki dan juga wanita. Transgender, golongan yang mempunyai kecenderungan untuk mengubah fitrah asal kejadiannya atau mengubah jantinanya. Hadis homoseksual adalah zina. Apabila seorang lelaki mendatangi seorang lelaki, mereka berdua adalah penzina, dan apabila seorang wanita mendatangi seorang wanita, maka mereka berdua adalah berzina. LGBT menurut pandangan Islam. Allah telah menggambarkan dalam surah Al-A'raf bahawa perbuatan LGBT merupakan perbuatan keji pertama yang berlaku dalam sejarah umat Islam. Maka, sejarah yang berlaku tersebut menunjukkan bahawa Islam amat melarang perbuatan ini. Dalam Islam juga telah dinyatakan bahawa telah diciptakan manusia secara berpasang-pasangan, yakni dalam surah Al-Qiyamah ayat 39, lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang lelaki dan sepasang perempuan. Dan di antara hadis-hadis yang mengeji perbuatan LGBT. Riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang kamu dapati melakukan perbuatan Nabi Lut homoseksual, maka bunuhlah si pelaku dan golongan yang melakukan perbuatan tersebut. LGBT di Malaysia. Bermula dengan munculnya golongan Ma'iyah atau dikenali sebagai Bondan pada tahun 1980-an, 13 Disember 1989, satu fakta telah dikeluarkan yang mana ia telah mengharamkan segala bentuk permohonan yang dibuat oleh individu tertentu untuk bertukar jantina di kad identiti milik mereka. Pertubuhan LGBT di Malaysia dikenali sebagai seksualiti merdeka. Ia berjadi bukan hasil daripada perkembangan dan rantaian dari pertubuhan LGBT terbesar di dunia, iaitu International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA). Gerakan LGBT. Definition. Gerakan ini merupakan gerakan diskriminasi bentuk baru atas nama hak asasi yang ingin dituntut oleh mereka. Implikasi. Perbuatan LGBT ini bukan sahaja memburukkan imej Islam sebagai agama yang syumur dan perundangan di Malaysia dalam menangani gejala ini, malah juga turut memberi kesan dalam kehidupan pada masa akan datang seperti dalam urusan pernikahan, nasab keturunan dan faraid. Secara kesimpulannya, walaupun Malaysia merupakan sebuah negara yang majoriti penduduk di dalamnya merupakan rakyat yang beragama Islam, namun masih wujud lagi budaya LGBT ini terutama kepada golongan remaja yang mudah terpengaruh dengan budaya barat yang tidak elok dan gemar meniru trend dan tidak tahu akan kebenarannya. Oleh itu, pendekatan metod yang sesuai perlu dilaksanakan bagi mencegah gejala ini dari berleluasa. Pendakwah perlu kreatif dan cakna dalam mengadaptasi dengan isu semasa agar sampai kepada penerima. Pendekatan dakwah kepada LGBT. Yang pertama, melalui akhlak. Akhlak adalah cerminan yang menggambarkan peribadi kita. Oleh itu, kita boleh berdakwah dengan berpandukan kepada dua akhlak yang mulia dituntut dalam Islam. Yang pertama, berdakwah dengan lemah lembut, iaitu menyampaikan dakwah dan teguran dengan ramah dan sopan tanpa mengguris hati sesiapa. Yang kedua, mujadalah al-husna, iaitu bermaksud berdebat dan menyampaikan dengan baik. Melalui cara ini, kita dapat menyentuh hati mereka dengan keindahan Islam yang dipamerkan. Yang kedua, melalui pembangunan sosial. Pembentukan akhlak yang baik itu lahir daripada didikan dan pengetahuan ilmu yang luas. Pengamalan agama yang baik juga mampu menghalang penganut dari melakukan kejahatan dan kemungkaran. Justru itu, melalui penerapan sosial akan membantu dalam proses perubahan LGBT ke arah yang lebih baik.
Seterusnya, melalui pembangunan sosial. Manusia hakikatnya adalah insan yang berkumpulan dan bersifat saling memerlukan di antara satu sama lain. Maka melalui pendekatan yang menekankan aspek pembangunan sosial dalam membawa golongan LGBT kembali ke pekajaran merupakan metod yang relevan dan mampu memberi kesan pada akhirnya. Hal ini kerana melalui pendekatan sebegini, komuniti tersebut tidak akan merasa terasing dan mempunyai tempat bergantung. Bahkan melalui pendekatan ini juga akan menjadikan mereka saling bantu-membantu antara satu sama lain. Melalui pendekatan kaunseling, kaedah kaunseling dalam memberikan solusi sekaligus mendekatkan diri kepada golongan LGBT. Melalui pendekatan kaunseling ini, kita akan lebih mengetahui dan mendalami isi hati komuniti tersebut. Hal ini kerana kadang-kadang golongan ini mempunyai keinginan untuk berubah namun tidak mempunyai tempat luahan dan pergantungan. Selain itu, dapat menghilangkan bebanan dan tekanan yang dialami oleh mereka. Melalui pendekatan ini juga, kita dapat berusaha memberikan solusi bagi setiap masalah yang dihadapi oleh mereka. Mereka juga tidak malu untuk berkongsi sebarang masalah yang dihadapi. Seterusnya, dakwah yang boleh digunakan ialah melalui media massa. Kita dapat memanfaatkan kemudahan teknologi seperti Instagram, Facebook, Twitter dalam menyampaikan dakwah secara kontemporari. Ia merupakan salah satu platform yang terbaik dalam usaha mendekatkan diri dan mengajak mereka ke arah kebaikan. Metod selanjutnya yang boleh kita gunakan ialah melalui pembinaan usrah. Melalui pembinaan ini, kita dapat mendekati golongan LGBT dan menggerakkan ikatan persaudaraan ukhuwah Islamiyah di antara komuniti ini. Impaknya, mereka tidak akan rasa terpinggir walaupun secara kasarnya mereka berbeza dari segi penampilan dan perilaku. Melalui pendekatan ini juga, kita mampu membuka hati mereka untuk dekat kepada Allah. Dan di antara metod terakhir yang boleh kita aplikasikan ialah melalui hiburan. Hiburan merupakan perkara yang disukai khususnya para remaja pada masa kini. Golongan remaja pula adalah golongan yang mudah terpengaruh dengan perkara yang tidak baik. Maka melalui seni muzik yang berunsur hiburan dakwah akan menjadi salah satu cara halus yang boleh digunakan untuk mengajak mereka. Mereka juga dapat menghayati nasihat secara langsung melalui penyampaian lagu yang disampaikan. Cabaran dalam berdakwah. Terdapat beberapa cabaran yang dihadapi, antaranya yang pertama, mendapat kritikan, cemoohan dan ejekan dari orang sekeliling yang kurang memahami maksud berdakwah. Yang kedua, pengaruh dari media dan persekitaran luar yang negatif yang boleh menyebabkan kita mudah berputus asa dan kurang bersemangat. Dan cabaran yang terakhir ialah pendakwah kurang mendalami dan punya ilmu pengetahuan yang luas terhadap satu topik dan isu semasa. Kesimpulannya, LGBT merupakan golongan yang bertindak luar batasan dalam memperjuangkan hak mereka. Selain itu, seorang pendakwah harus kreatif dan sabar dalam menyampaikan dakwah di samping tidak jemu menambah ilmu dan mendekati golongan ini.